Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan satu tajuk daripada Geografi Tingkatan 3 Bab 9 iaitu Sumber-sumber jadi utama dan kerjasama ekonomi dunia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Abdul Hakim, Muhammad Aziz, Adam Haris dan juga Hajid Haras. Di dalam bab ini kita akan mempelajari 4 perkara. Yang pertama, taburan sumber semula jadi utama dunia. Yang kedua, krisis sumber semula jadi di dunia. Yang ketiga, contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Dan yang keempat, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Saudara Haziq akan meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Matino. Hari ini saya ingin membentangkan tentang subtopik yang bertajuk taburan semula jadi utama di dunia. Sumber tenaga utama di dunia terbagi kepada dua, iaitu tenaga bahan bakar dan tenaga alternatif. Antara tenaga bahan bakar yang utama di dunia ialah petroleum, yang kebanyakannya terdapat di negara Arab Saudi. Yang kedua, gas asli, yang kebanyakannya terdapat di negara US iaitu Amerika Syarikat. Yang ketiga, arang batu, yang kebanyakannya terdapat di Rusia. Selain itu, tenaga alternatif utama di dunia ialah geoterma, angin, ombak, suria, air dan biomas. Itu sahaja pembentangan daripada saya untuk hari ini. Saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada saudara Muhammad Hajid Haras bin Sharifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang krisis sumber semula jadi di dunia ini. Krisis sumber semula jadi di dunia berlaku akibat daripada eksploitasi dan penerokaan sumber secara berterusan dan tidak terancang yang menyebabkan sumber semula jadi di dunia semakin berkurangan. Krisis ini akan memberi kesan terhadap aspek ekonomi, politik, masyarakat dan alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Saudara Hakim akan meneruskan pembentangan ini. Saya pula akan menerangkan tentang contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Kerjasama ekonomi antarabangsa diwujudkan atas dasar ingin membantu sesama negara dalam bidang ekonomi. Contoh kerjasama ekonomi antarabangsa yang pertama ialah Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara atau juga lebih dikenali sebagai Association of Southeast Asian Nations. Kerjasama ekonomi serantau ini ditubuhkan pada 1967. Ia dianggotai oleh 10 buah negara Asia Tenggara iaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kemboja, Brunei Darussalam dan Laos. Ia menggalakkan kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara anggota seperti pendidikan, pelancongan serta penyelidikan dan pembangunan R&D. Contoh yang kedua ialah segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kerjasama segitiga pertumbuhan ini ditubuhkan pada 1992. Ia meliputi kawasan Kalimantan Barat, wilayah Riau, Sumatera Selatan, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan Singapura. Ia menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti pelaburan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan pelancongan. Contoh yang ketiga ialah segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Segitiga pertumbuhan ini ditubuhkan pada tahun 1994. Ia dianggotai oleh 10 buah wilayah di Sumatera, 8 buah negeri di semenanjung Malaysia dan 14 buah wilayah di selatan Thailand. Bidang fokus utama ialah pertanian dan industri asas tani, pelancongan, produk halal dan perkhidmatan. Contoh yang keempat ialah Kesatuan Eropah atau European Union. Komuniti Ekonomi Eropah atau kini lebih dikenali sebagai Kesatuan Eropah yang ditubuhkan pada tahun 1958. Ia dianggotai 28 buah negara iaitu Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sweden dan United Kingdom.
Ia menyebabkan perniagaan dan perdagangan bebas antara negara EU tanpa had kuantiti import dan ekspor. Contoh yang kelima ialah pertubuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama ekonomi serantau ini ditubuhkan pada tahun 1989. Keanggotaan melibatkan China, Amerika Syarikat, Vietnam, Jepun, Rusia, Filipina, Indonesia, Korea Selatan, Peru, Singapura, Australia, Hong Kong, Thailand, Kanada, Malaysia, Mexico, New Zealand, Chile, Taipei, Brunei Darussalam dan Papua New Guinea. Ia menggalakkan perdagangan bebas dan pelaburan dalam kalangan negara anggota. Contoh yang terakhir ialah Pertubuhan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Kerjasama sedunia ini ditubuhkan pada tahun 1995. Ia melibatkan 164 buah negara. Ia mengendalikan sistem perdagangan global, berfungsi sebagai forum untuk rundingan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara anggota dan menyokong keperluan negara-negara sedang membangun. Itu sahaja daripada saya. Saudara Adam akan meneruskan pembincangan ini. Saya akan memberi penjelasan mengenai kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Antara kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa ialah mendapatkan bekalan buruh asing, memperoleh bahan mentah, meningkatkan pelaburan, menggalakkan pembinaan teknologi, membantu perdagangan serta menggunakan pasaran. Buruh asing mampu mudah kemasukan tenaga buruh asing dari sebuah negara ke negara yang lain untuk menampung keperluan tenaga buruh dalam pelbagai bidang sektor seperti sektor pertanian, sektor peladangan, perkilangan, pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Tenaga buruh profesional seperti pengurus, jurutera dan doktor perubatan kebanyakannya berasal dari negara yang maju. Tenaga buruh yang kurang mahir mereka berasal dari negara membangun. Pembinaan teknologi. Pembinaan teknologi terbagi kepada 6, iaitu pembelian terus barangan modal melalui pembelian mesin, tentera serta peralatan lain dari luar negara. Yang kedua, pembelian ekuiti. Pembelian ekuiti. Syarikat asing memiliki ekuiti atau saham dalam syarikat tempatan dan melatih pekerja tempatan dalam syarikat tersebut. Perjanjian pelisanan. Syarikat tempatan jadi pengenar produk keluaran syarikat asing. Peraturan paten dan cat dagang. Syarikat tempatan mengeluarkan produk keluaran syarikat asing dengan menggunakan jenama yang sama. Ada sumber manusia. Pekerja atau pekar asing dibawa masuk ke dalam negara yang memberikan latihan sambil bekerja untuk kerja tempatan. Hubungan perdagangan membuka peluang antara negara untuk jalin hubungan perdagangan serta mendapatkan keistimewaan seperti penjualan cukai, pengurangan tarif kuota dan embargo. Pasaran membolehkan negara-negara asing yang bekerjasama untuk meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Brazil mengekspor kayu balak ke beberapa buah negara seperti India, China, Vietnam dan Singapura. Rusia mengekspor arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan Turki. Peleburan menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Terdapat dua jenis pelaburan, iaitu pelaburan ekuiti dan pelaburan langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI). FDI melibatkan pembukaan operasi syarikat asing seperti syarikat kereta, telekomunikasi serta barang elektrik dan elektronik di Malaysia. Jepun, Korea Selatan, Masyarakat China dan Singapura melapor Malaysia dalam sektor elektrik dan elektronik, industri besi dan keluli, industri minyak dan gas serta sektor perkhidmatan. Bahan mentah membolehkan sesebuah negara memperoleh bekalan. Bahan mentah membolehkan sesebuah negara memperoleh bekalan mentah dari rakan dagang untuk kegunaan domestik dan industri melalui import. China mengimport petroleum mentah dari beberapa buah negara seperti Arab Saudi, Oman, Iraq dan Rusia. Mexico dan Kanada merupakan antara negara utama yang mengimport gas asli dari Amerika Syarikat. Itu
Itu sahaja tentang bab 9 geografi tingkatan 3. Sekian, terima kasih dari pihak kami.